Assalamualaikum, selamat petang semua. Selamat mengetih. Okey, kita cerita sedikit perang barisan hadapan. Semalam adalah cukup 4 bulan ofensif Ukraine ini. Dan hari ini ialah masuk ke bulan ke-5 ofensif ini. Tapi dengan apa saja Ukraine lakukan dalam 4 bulan ini hanya kemusnahan kebanyakan senjata yang diberi Western. Dan kematian askar yang menjadi mangsa dalam perang ini semakin bertambah dan bertambah. Dan di Dnieper River ada berita yang Ukraine telah menghantar 9,000 askar Marine dan bercampur dengan askar sokongan dengan total 25,000 orang di bank di tepi sungai di Kherson River. Di Dnieper River ni di Kherson. Ini adalah cubaan yang risikonya tinggi untuk askar Ukraine yang menyeberangi Dnieper River dan berjaya menawan pulau yang berada di tengah-tengah Dnieper River itu, dan mereka terus ke tepi sungai dan bertapak di sana. Kita ke Orekov area Robotino dan Zaporozhye area dan Vladimir Rogov, teman kita yang berada di Zaporozhye, dia adalah juru cakap untuk kerajaan Rusia di Zaporozhye region. Dia berkata yang Ukraine ada cuba menyerang push selatan Orekov bandar selatan di selatan Robotino dan Rusia melakukan counter attack ke Robotino, dan Rusia berjaya mendapatkan beberapa ratus meter, dan grey zone di kawasan ini telah makin bertambah di Robotino dan Ramevka Salient, dan Rusia kurang berjaya untuk push askar Ukraine keluar dari Barbovoya. Kampung di Barbovoya, Robotino, Ramevka Salient, ini semua kampung sahaja. Dan Starmayos. Rusia kurang berjaya lah untuk menolak keluar askar Ukraine yang berada di Barbovoya dan Starmayos. Dan di Urazainoye juga. Dua kampung ini Rusia cuba push keluar askar Ukraine keluar daripada kampung ini, dan di Klashevka dan Andrievka pula. Ini dekat dengan Bakhmut. Askar Rusia cuba hit dan run askar Ukraine. Lepas itu, askar Rusia balik semula ke stesen kereta api dan join balik 45 line Rusia di stesen kereta api ini. Ini maknanya 45 line Rusia ini tidak hanya berdiri di satu tempat saja, tapi 45 line ini bergerak ke hadapan juga, kerana kita tahu 3-4 minggu lepas Rusia ada cuba mendapatkan, sebulan lebih lah Rusia cuba mendapatkan stesen kereta api ini, dan Rusia berjaya, dan sekarang Rusia dah bina 45 line itu di stesen kereta api itu. Dan Rusia juga melakukan missile strike dan drone strike ke arah Ukraine tanpa henti seperti biasa. Ini serangan untuk melemahkan kedudukan askar Ukraine. Dan banyak perbincangan kenapa pergerakan 25,000 askar di West Bank Dnieper River ini. Mungkin Ukraine sendiri masih belum ada plan di masa terdekat, dan atau 25,000 orang askar ini saja dia taruh untuk mengalihkan pandangan. Mungkin dia ada plan yang lagi besar lah di tempat lain. Dan 9,000 askar Marine kebanyakan mereka telah berperang di Marinka, dan mereka kita pun tahu Marinka telah ditawan oleh askar Rusia lama dah Marinka, dan sekarang telah ditawan oleh Rusia. Dan selepas mereka dah keluar daripada Marinka, mereka pun terpaksa datang ke Dnieper River. Ini maknanya 25,000 kebanyakan askar yang penat. Dan Rusia juga dah sediakan
di East Bank, Dnieper River, Priok Api dan 45 lain. Dulu Rusia dah sediakan tempat ni dengan senjata, tapi kerana selepas mereka memecahkan Kakhovka Dam tu, yang pecah dan menenggelamkan kebanyakan senjata lah, periuk api telah dihanyutkan. Sebab itulah sekarang Rusia menanam balik dan bersedia di situ untuk menghalang Ukraine ke Zaporizhia Power Plant. Dan semalam kita ada dapat berita lah tentang di mana barisan hadapan Rusia menambah askar di mana-mana sahaja. Dan mungkin Rusia menambah askar ini kerana Rusia nampak yang sekarang Ukraine sedang build up untuk serangan yang terakhir sebelum musim hujan dan musim sejuk ini. Lagi 2 bulan je cuba mencari sedikit kemenangan. Mereka tahu Ukraine desperate, terpaksa dalam 45 hari ini untuk mencari sedikit kemenangan. Dari Gavin Hinchcliffe, Guardian, berkata yang British harus terus membantu Ukraine dengan bantuan keuangan dan senjata. Dan sekarang yang kita lihat, bantuan semakin kurang walau musim sejuk belum tiba dan mood di British pun makin kurang. Ini adalah di British public yang sedang hadapi tak seperti baru perang di mana ada bendera Ukraine dan British juga risau dengan mood ally mereka, terutama US. Dan German aid package juga tak banyak. Senjata hanya 40 kaliber shell saja untuk menembak drone saja yang diberi dan ubat-ubatan. Dan ini adalah masalah untuk Ukraine. Kalau diteruskan begini maknanya tahun hadapan Ukraine dah tak bolehlah lagi nak berperang dan mungkin terpaksa menukar taktik mereka sebagai perang gerila sajalah. Dah tak boleh lebih daripada itu dan bolehlah mereka melupakan Ukraine terus. Dan kita cerita sedikit tentang sekatan ekonomi pada minyak Rusia dengan Janet Yellen kata $60 setong yang EU berikan tak berkesan kepada Rusia. Apa yang Rusia terima dari duit minyak dan gas adalah seperti biasa. Dan sekarang kita lihat yang diplomat yang dihantar ke Rusia juga semakin berkurangan untuk memujuk Rusia duduk ke meja rundingan, kerana Ukraine pun tak menerima idea rundingan yang mereka rancangkan. Assalamualaikum, selamat petang, selamat mengetih everybody. Jangan lupa belanja Abang Give Mr. Hurrah.